Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita masih lagi meneruskan pengajian khususnya di hujung-hujung Ramadan ini. Mudah-mudahan itu sebagai petanda bahawa kita bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan Allah khususnya di Ramadan, dan itu juga sebagai prasyarat untuk seorang itu diberi oleh Allah Ta'ala akan Lailatul Qadar. Kerana Allah akan berikan kepada orang yang minat, orang yang nak. Kalau orang yang tak minat, orang tak nak, takkan dapat. Lebih lagi tanda minat dan nak bersungguh-sungguh dalam amal ibadah. Semua yang diwajib dia tak abai, yang disunat dia perbanyakkan. Mudah-mudahan dengan usaha tuan-tuan menambahkan ilmu dan juga menambah amal kita pada malam hari, siang hari dengan sunat-sunatnya, maka itu sebagai petanda kesungguhan kita, kehendak kita yang bersungguh-sungguh untuk Lailatul Qadar. Dan sikit ringkas tentang Lailatul Qadar, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam tersebut Allah ampun semua dosa manusia, dosa orang mukmin, orang Islam, kecuali 4 golongan yang dia tak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pun tak akan jumpa dia, tak akan bertemu dengan dia. Maksud tak ada ganjaran Lailatul Qadar walaupun dia beribadah pada malam tersebut. Ini yang menakutkan kita. Kalau orang yang tak faham, tak tahu, dia terjebak, maka sia-sia amalan malam dia, tak dapat apa ganjaran dalam Lailatul Qadar. Apa dia 4 perkara tersebut? Sahabat tanya, mereka tu siapa? Yang pertama Nabi sebut, mudminu khamrin, orang yang masih ketagih arak. Ketagih arak, yang belum bertaubat dengan sebenar-benar taubat daripada ketagihan arak. Dia mulut kata taubat, istighfar, tapi benda tu ada lagi, simpan lagi botol lah contohnya, tu tak bertaubat pun, mau taubat pada mulut je. Termasuk kata ulama, ketagihan dengan maksiat, dosa-dosa besar yang lain. Na'udzubillah, contoh kaki perempuan, ahli zina, zina lagi, berdoaan lagi, masih tak bertaubat daripada alam Ramadan pun lebih kurang sama aje. Macam ni memang diharamkan daripada ganjaran itu qadar, kecuali dia taubat dulu yang tu, baru amalan dia yang lain diterima dan dikira ganjaran malam itu qadar. Dan juga dosa-dosa besar yang lain lah, dosa besar yang lain. Sebab tu bertaubat ni wajib kita laksanakan setiap hari, supaya apa yang terlekat mungkin kita tak sedar, terpadam. Dan yang kedua, aqul liwalidaih, derhaka kepada kedua bapa. Yang kita membaca kitab adab mufrad ni banyaklah tentang derhaka, yang mana bab derhaka ni bukan sekadar Lailatul Qadar dia tak dapat, tapi semua amalan, semua sembahyang, puasa, zakat dia, walaupun yang luar Ramadan, semua tak dicatat pahala. Seolah tak dibayar gaji, bahasa kita senang sebut. Kerja dia tak dibayar gaji, Allah tak bayar gaji dia. Dia kena dapat redha mak ayah dia dulu, baru Allah pulangkan balik gaji yang tertunggak, yang tertahan, dibayar kembali. Termasuk Lailatul Qadar lagi tak dapat, kena bertaubat dulu dan minta ampun daripada mak ayah dia dulu. Yang kedua dan yang ketiga, qati'ar rahim, putus silaturahim. Kita pun dah baca tentang silaturahim, betapa hebat dan pentingnya kedudukan silaturahim dalam menentukan seorang tu neraka maupun syurga. Silaturahim penentunya, penentu utama silaturahim. Malah ada orang yang baik banyak pahala sembahyang semua buat, tapi bab silaturahim tak lulus, maka silaturahim akan condemn dia, akan jatuhkan dia. Ya Allah, fulan ni baik je amalan, tapi asyik memutus silaturahim, jatuhkan dia ya Allah dalam neraka. Habis Allah akan dengar cakap dia. Sebab itu perjanjian Allah dengan dia, rahim ni. Rahim ni kasih sayang. Allah janji, siapa yang putus dengan kau, aku putus dengan dia. Siapa yang sambung, aku sambung. Jadi itulah peluang kita. Kadang-kadang kita tunggu raya je, tapi nak Assalamualaikum, maaf, kosong-kosong semua kan. Tak, sebenarnya bukan tunggu raya. Sebelum tengah-tengah Ramadan ni, sebelum masuk 10 terakhir ni, kita dah mula dah hal-hal minta maaf, berdamai, berbaik semula dan sebagainya. Tapi kalau benda yang tak ada kes, tak ada lah bergaduh, cuma dia lama tak jumpa, itu lain, itu tak kira putus.
tak putus pun kita tak gaduh. Yang ada kes putus, bergaduh kan, masam muka tak nak tegur, memang cakap macam tu, aku tak nak jumpa dia, tak nak tegur dia, ini dah kira putus. Itu kena hubung balik. Adapun mungkin abang kita duduk mana tu, negeri jauh sana, mereka ke mana ke, lama tak jumpa, kita tak bergaduh pun, cuma yalah lama tak jumpa, itu tak dikira putus. Okey, yang ketiga putus silaturahim, malah para ulama mengatakan putus silaturahim dengan durhaka tadi sama. Dia menghapus, menghalang semua, bukan takat Lailatul Qadar je, semua, mayangnya, puasanya, gagalkan ke semua sekali. Dan yang keempat, musyahin. Musyahin apa dia? Iaitu orang yang masih berdendam, bergaduh, bertengkar malam tersebut. Masih nak cari gaduh, masih nak cari, nak bertengkar, walaupun gaduh mulutnya kan, walaupun kita di pihak betul, kita yang betul, dia yang salah, pun tak payah nak bergaduh kan. Ni kalau berlaku malam Lailatul Qadar, maka dia terkecuali pada Lailatul Qadar. Ni tak jadi macam yang tadi ni. Kalau takat bertekak, habis tu kita minta maaf, selesailah, settle lah. Cuma bahaya, takut tak dapat Lailatul Qadar pasal ada gaduh tadi kan. Tapi kalau sampai bermusuhan sungguh-sungguh, tak bukan takat bertekak mulut, bergaduh sungguh sampai terlibat nak putus, tu masuk lambat silaturahim tadi. Bergaduh-gaduh sampai tak nak tegur-tegur, ini bahaya, sebab Nabi kata pergaduhan tu adalah pencukur apa? Pencukur pahala. Macam kita kalau ada janggut-janggut tumbuh, kita nak pergi licin, cukur kan, pahala banyak kita duk kumpul, cantik-cantik dah, tak tahu kita bergaduh-gaduh, masam muka, tak nak tegur-tegur, cukur habis licin kita punya pahala. Termasuk dikecualikan kisah Nabi SAW nak bagi tahu kepada para sahabat, malam tu malam Lailatul Qadar. Nabi cerita malam ni malam Lailatul Qadar, buat amal. Nabi bertembung dengan dua orang yang sedang bertengkar, tengkar apa-apa, Nabi damaikan. Terlupa Nabi nak beritahu, Allah lupakan Nabi. Allah lupa, Allah tak nak bagi Nabi cakap ke dia, supaya dia tak dapat langsung lah, tak dapat Lailatul Qadar orang tu, sebab mencemar kesucian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam damai, malam aman, malam tenang, malam Allah nak bagi kemaafan. Habis tu dia cari pasal lagi kan. Dan yang kelima, dalam riwayat lain tadi 4, yang tambahan yang lain, iaitu termasuk juga dalam musyahin tadi, tapi kita asingkan, iaitu tak mau memaafkan orang lain. Masih bendam jugalah, kes sama lah, tapi tak mau memaafkan. Kes lama pun, walaupun kes lama, lebih baik pada malam Lailatul Qadar kita doa dengan sebutan yang ringkas, ya Allah, aku maafkan semua orang buat salah dengan aku, ampun dosa dia orang semua, dan ampunlah dosa aku. Habis malam tersebut, dosa dia licin, dosa orang yang dia sebut pun insya-Allah diampunkan, yang ada kaitan dengan dia lah. Dosa yang tak ada kaitan dengan dia tu orang lain punya hal lah. Dosa dia licin sebab dia rela memaafkan orang lain. Sebab apa? Sebab Allah pemurah kepada orang yang pemurah, Allah kedekut pada orang yang kedekut. Kalau memberi kemaafan, maksudnya dia pemurah memberi kemaafan. Sebab nak bagi benda maaf ni bukan senang kan. Dia buat salah kita, dia cari pasal kita, nak senang-senang maaf, bukan senang nak maafkan. Hati kita sakit nak maafkan. Tapi kita ni pemurah, nak jadi pemurah, rela bagi juga kemaafan. Allah pun macam tu juga. Engkau ni buat dosa banyak daripada umur balik 15 tahun dulu, punya dosa. Tapi tak apalah, aku rela lah maafkan. Sebab kita rela memaafkan, Allah akan balas benda yang sama apa yang kita buat pada orang. Kalau kita kedekut, Allah pun kedekut. Engkau kedekut nak maaf, aku pun kedekut nak bagi ampun. Wa jazaa'u sayyi'atin, balas keburukan seperti mana keburukan yang kita buat pada orang. Apa yang kita bagi hutang pada orang, itu Nabi sebutlah hadis, kama tadinu tudan. Seperti kau bagi ke orang, itu yang kau dapat balik. Apa yang kau bagi pada orang, itu kau dapat balik. Kita bagi maaf, kita dapat maaf daripada Allah. Kita tak nak bagi, tak nak dapat, kita tak dapat daripada Allah. Itu benda-benda penting yang harus kita selesaikan pada malam-malam utama malam Lailatul Qadar. Dan terakhir satu lagi kita tambah, meminta-minta Lailatul Qadar, minta sungguh-sungguh, minta doa, ya Allah bagilah aku dapat beramal pada malam Lailatul Qadar, dapat ganjaran
jangan kau masukkan aku dalam kelompok orang yang diharamkan ganjaran. Tadi ni orang yang diharamkan lah, yang saya sebut apa 6 list tadi ni, kan, diharamkan daripada ganjaran. Jangan ya Allah, minta sungguh. Walaupun katalah pada pandangan orang duk cakap kata Lailatul Qadar ni malam Jumaat lepas tu, malam 23 ataupun 21 ataupun 25, malam ni malam 27 pula, kan, katalah yang lepas pun tetap kita minta sampai malam 30 pun kita minta juga. Ustaz dah lepas dah, nak minta apa lagi? Tak, minta Lailatul Qadar ni, kan, minta Lailatul Qadar ni seperti mana Nabi sebutlah hadis, oh, siapa yang minta sungguh-sungguh mati syahid, walaupun tak dapat mati syahid, tapi Allah bagi pahala mati syahid, pasal dia minta sungguh-sungguh. Itu cara Allah Ta'ala. Allah tengok kesungguhan minta, itu sudah dikira amalan. Dia minta sungguh, dapat pahala. Minta nak pergi haji, Allah tak dapat, tak nama tak dipanggil apa segalanya, ada halangan-halangan, tak dapat pergi, meninggal dunia, tetap di sudut Allah pahala dah dapat. Cuma rukun Islam dia kena buat jugalah. Macam mana nak buat, dah mati, badal, kita upah haji tu. Tapi dia suruh pahala dah dapat, sebab dia minta sungguh-sungguh. Dia bersungguh usaha, walaupun ada kemudaran halangan, tak dapat, tak buat, tapi tetap dapat pahalanya. Seperti juga kisah para sahabat nak pergi perang, sungguh-sungguh nak pergi, merayu, ya Rasulullah bawalah aku pergi. Rasul kata dah tak ada kenderaan, perjalanan yang jauh tu 600-700 km ke Tabuk. Nabi kata tak ada kenderaan, tak boleh pergi, jauh sangat, memudaratkan jalan kaki, tak boleh. Menangis dia orang, balik menangis pasal tak dapat pergi, pasal tak ada kenderaan. Allah turun ayat Quran, dia orang dapat pahala dah, tak dapat pergi, tapi pahala dapat dah. Nabi pun sebut dalam sebuah hadis, inna bil Madinah la rijalan, sungguhnya di Madinah tu ada orang yang tak ikut susah payah bersama kita semua, tak datang pun, tapi pahala lengkap lah. Pasal apa? Niat nak pergi tapi ada uzur, ada halangan, tak dapat. Begitu juga contoh orang perempuan, kena pula 10 terakhir malam, dia cuti pula, tak boleh nak sembahyang, tak boleh baca Quran. Minta Lailatul Qadar, minta, ya Allah bagilah pahala Lailatul Qadar, tetap dapat pahalanya seperti yang dia minta, yang dia ingin. Allah bayar yang tu. Jangan kita tak sembahyang tak apa, kita pun tak minta doa. Benda yang boleh buat kita buat, yang tak boleh buat sembahyang, puasa, Quran dan sebagainya, yang boleh buat kita buat supaya dapat Lailatul Qadar. Jadi terus doa kita sehinggalah penghujung Ramadan, supaya kita ni diberi dari sudut pahalanya di sisi Allah Ta'ala, nampak kesungguhan kita, dan sentiasalah bertaubat sampai penghujung Ramadan. Mana tahu ada dosa-dosa yang kita tak sedar, kita tak tahu, supaya Allah padamkan dosa tersebut. Termasuk dosa yang lampau. Tak ingat dah Ustaz, zaman kita remaja dulu, nakai kat sekolah menengah apa semuanya, kacau member, kan, letak paku payung atas kursi member, kan, biasa kena kawan, nak tulis pen boh tudung, buka-buka tengok mata dah tak ada, hilang, kena member. Benda tu ingat kosong. Itu akan jadi kes di akhirat nanti, kalau dia tak maafkan, kalau orang tu tak maafkan, akan jadi kes di akhirat. Tapi kita bertaubat dah, waktu zaman kita jahiliah dulu tak tahu, kan, nakal-nakal, kita pun angkat tangan minta ampun, bertaubat pada Allah Ta'ala, agar Allah je lah yang mampu untuk madamkan dosa tersebut. Mudah-mudahan dia lembut hati, dia maafkan kita. Kita pun ada juga mungkin member buat balik, kita maafkan, selesaikan. Jadi itulah pesanan-pesanan kita di penghujung Ramadan ni, insya-Allah.